Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. PAS tidak menolak kemungkinan bahawa Tun Mahathir mungkin menjadi calon PN di Kemaman. Soalan pertama, kenapa PAS mau sangat Mahathir ni? Dan kenapa Mahathir pun mau sangat menjadi MP lagi kalau ini betul berlaku? Sedangkan dia sudah tua, cukup tua, sudah 90 berapa tahun? Hampir 100 tahun sudah sekarang. Tapi kenapa mau lagi? Saya pikir Tun Mahathir mungkin otaknya masih cergas, tapi fizikal dia, badan dia sudah tidak cergas, tidak lagi ada kemampuan dan kelayakan untuk menjadi MP secara fizikal. Tapi kenapa perlu mau ada Mahathir juga? Aduh, saya pikir PAS perlu fikir panjang lah, perlu fikir panjang. Apa sebenarnya yang Mahathir boleh bawakan? Apa sebenarnya yang Mahathir boleh memberikan sumbangan kepada PAS? Signifikankah atau hanya sekadar ada sesuatu yang perlu daripada Mahathir? Ini daripada Sabudin Husin. PAS tak tolak kemungkinan Tun Mahathir calon PN di Kemaman. Kalau Mahathir menang di Kemaman pun bukan kerana dia lah tu, itu semua kerana PAS lah. 19 Oktober 2023, mana-mana individu termasuk bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad berhak untuk menjadi calon Perikatan Nasional PN untuk PRK Kemaman. Demikian kata Setiausaha Agung PAS sendiri, iaitu Taqiyuddin Hassan. Taqiyuddin berkata pucuk pimpinan itu masih lagi mempertimbangkan perkara itu, termasuklah mengekalkan penyandangnya sebelum ini, iaitu Cik alias Hamid, yang menang majoriti lebih 27,000 undi pada PR15. Tapi ditarik semula kemenangan itu kerana menurut Mahkamah Timbang Tara Pilihan Raya akhirnya didapati bahawa ada unsur rasuah dalam kemenangan itu. Tapi walau bagaimanapun, kata Setiausaha Agung PAS itu, dia kata semua rakyat Malaysia berhak menjadi calon asalkan warga Malaysia. Dia tak kira orang Terengganu atau orang mana sebab dia calon parlimen, katanya. Jadi tuan-tuan, jadi selepas tu dia kata tak semestinya boleh jadi beliau Mahathir dan boleh jadi orang lain, belum putuskan lagi. Katanya ditemui selepas meninjau Muktamar Pemuda Ulama dan Muslimat. Hairan juga, saya ingat dulu Mahathir betul-betul tidak boleh bersama dengan PAS. Sampai waktu perseteruan di antara Mahathir, UMNO pada ketika itu dengan PAS waktu itu, saya fikir langsung waktu itu memang tidak ada kemungkinan lah untuk Mahathir dapat terima PAS dan PAS boleh terima Mahathir. Tapi sekarang ini tiba-tiba Mahathir jadi penasihat, bukan hanya sebagai orang biasa di dalam Perikatan Nasional, bukan hanya orang biasa di dalam PAS, tetapi beliau menjadi penasihat. Penasihat. Dulunya apapun kata-kata dari Mahathir langsung dianggap itu sebagai tak boleh terima, macam mana pun tak boleh terima. Malah ada orang menggelar Mahathir waktu itu Maha Firaun. Sekarang tidak tahulah macam mana tiba-tiba Mahathir jadi orang kuat di dalam Perikatan Nasional PAS. Muhyiddin Yassin pun pernah memecat Mahathir. Mahathir pun pernah bergaduh dengan Muhyiddin. Sekarang ini sudah jadi teman rapat. Teman rapat Perikatan Nasional lah, bukan teman rapat untuk Muhyiddin, sebab mungkin ada masih lagi tidak bengam lah. Tapi kalau dalam Perikatan Nasional tu memang teman rapat. Taqiyuddin Hassan diminta untuk mengulas sama ada Mahathir bakal dipilih calon PN atau tidak dalam PRK Kemaman. Susulan kabar angin bertiup kencang sebelum ini mengatakan bahawa Tun Mahathir kemungkinan besar akan menjadi calon di PRK Kemaman itu. Pada PR15, Cik alias menang dengan majoriti undi 27,000 itu dalam pertemuan 4 penjuru yang turut membabitkan bekas Menteri Besar Terengganu sendiri, iaitu Ahmad Said dari Barisan Nasional. Namun kemenangannya itu dibatalkan
oleh Mahkamah Pilihan Raya Terengganu pada 26 September yang lalu selepas pempetisen telah berjaya membuktikan terdapatnya wujud unsur rasuah ketika kempen pilihan raya. Walaupun begitu, PAS tidak merayu keputusan itu. Maksudnya mereka reda kah atau mereka pun setujui kah? Maksudnya mereka setuju kah bahawa dalam kekalahan itu atau dalam kemenangan itu adanya unsur rasuah, sehingga mereka tak pun buat rayuan ataupun ada sebab yang lain. Saya fikir mungkin mereka kata sebabnya sama dengan apa yang terjadi di Kuala Terengganu, di mana kemenangan itu kekalahan di mahkamah itu mereka tidak mau untuk merayu supaya tidak panjang lagi proses dia. Kesian kepada rakyat di sana, kata mereka. Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan PRK Kemaman pada 2 Disember ini dengan 18 November ditetapkan sebagai penamaan calon. Mengulas tawaran untuk menyertai Kerajaan Perpaduan Pimpinan Anwar Ibrahim, Taqiyuddin berkata PAS masih lagi belum menerima sebarang tawaran rasmi setengah. Beliau berkata tawaran yang dikemukakan itu hanya ketika Anwar ditemu bual oleh Time Magazine. Sumber daripada freemalaysiatoday.com, diterbitkan semula di sahabudin.com.net, bertajuk PAS tak tolak kemungkinan Tun Mahathir calon PND Kemaman. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Akhirnya inilah yang terjadi kepada MP Kuala Kangsar yang dengan sangat berani menegakkan kebajikan, dengan sangat berani beliau sedia untuk menerima kritikan, tomahan demi untuk rakyat di mana beliau menjadi wakil rakyat, iaitu di Parlimen Kuala Kangsar. Beliau sanggup untuk dikecam, ditomah kerana beliau mempunyai fikiran yang cukup waras untuk kebajikan rakyat di sana. Jadi akhirnya inilah hukuman yang akan diterima, hukuman yang diterima oleh MP Kuala Kangsar ini. Apapun saya salut 1,200 kali. Saya salut 1,200 kali kepada MP Kuala Kangsar ini kerana cukup berani untuk memberi sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk kebaikan rakyat di Parlimen Kuala Kangsar. Saya salut 120 juta kali. MP Kuala Kangsar akan dihukum dalam sehari dua lagi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Perikatan Nasional akan membuat keputusan dalam beberapa hari lagi akan datang ini mengenai tindakan terhadap ahli Parlimen Kuala Kangsar, iaitu Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid. Berikutan keputusannya menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Setiausaha Agung Perikatan Nasional Hamzah Zainuddin berkata pihaknya akan mengadakan mesyuarat bagi membincangkan perkara itu dan seterusnya akan memutuskan tindakan lanjut terhadap Iskandar Zulkarnain. Kalau berani, cubalah pecat dia. Berani tak untuk pecat dia? Sebab kalau kena pecat, ada harapan PRK baru. Dalam sehari dua ini kita akan adakan mesyuarat katanya. Selepas itu kita akan buat keputusan, tambah Hamzah Zainuddin, kepada pemberita ketika beliau ditemui di lobi Parlimen pada hari ini. Ketua Penerangan daripada Bersatu iaitu Razali Idris berkata sebelum ini, parti itu hanya akan mengambil tindakan drastik menggugurkan keahlian Iskandar Zulkarnain jika dia bertukar kerusi dan duduk di blok kerajaan di Dewan Rakyat. Jadi kalau Iskandar Zulkarnain betul-betul lagi cukup berani, beliau bukan hanya memberi sokongan di kertas tapi di dalam
Dewan Rakyat pun dia pindah kerusi. Parti belum membincangkan apa tindakan yang bakal dikenakan, tetapi tidaklah sampai hentikan keahlian, kata Razali. Cubalah. Pada 12 Oktober lalu, ahli Parlimen Kuala Kangsar itu telah menyuarakan sokongan terhadap Perdana Menteri memetik kos sara hidup yang semakin meningkat di kawasannya. Dia berkata keputusannya juga bertujuan untuk menguji sama ada Perdana Menteri itu ikhlas memberikan peruntukan kepada mana-mana ahli parlimen yang menyokong dasar kerajaan perpaduan. Susulan pengisytiharan itu, Hamzah Zainuddin mendakwa kerajaan berterusan menyalahgunakan kuasa bagi melakukan intimidasi serta ugutan terhadap pemimpin pembangkang. Hamzah Zainuddin juga turut mendakwa SPRM telah mengugut Iskandar Zulkarnain supaya menyokong Anwar Ibrahim atau menghadapi pertuduhan di mahkamah. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki walau bagaimanapun menafikan dakwaan itu. Okey, jadi berita ini telah diterbitkan di malaysiakini.com dan diterbitkan semula di sabudin.com.net. Kita jumpa lagi. Bye bye.